Sikit-sikit. Okay. Okey, boleh. Okay, jadi kita buat ulang kaji sikit daripada kelas yang sebelum-sebelum ni, iaitu bila kita bercakap tentang i'rab. Okay, sekali lagi. Bila kita bercakap tentang i'rab, kita mesti tahu 3 perkara, iaitu mauqi', hukum dan juga alamat. Okay. Mauqi' ni kita akan belajar pada hari-hari yang terakhir dalam daurah kita, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan habiskan sampai khatam lah. Cuma dia sebenarnya mauqi' ni sangat banyak lah. Dan boleh saya katakan kitab Nahu ni dia tebal, ataupun kalau awak tengok buku-buku Nahu yang tebal-tebal ni ialah pada membicarakan tentang mauqi'. Okay. Hukum, alamat sama saja dalam buku mana-mana pun sama saja dengan apa yang kita sedang belajar. Jadi sebenarnya kita sedang belajar satu perkara yang basic yang perlu diketahui pada semua tahap, kan? Okay. Cuma mauqi' dia berbeza. Tentu kalau awak belajar untuk tahap ni, cukup penerangan ataupun penjelasan yang pendek sajalah. Tapi kalau awak nak mendalami, nak jadi pakar dalam bahasa Arab, dia perlu kepada kitab-kitab yang lebih besar, perbincangan daurah yang lebih mendalam. Jadi mauqi' kita tinggal dahulu. Kemudian hukum. Hukum kita dah tahu bahawasanya apa itu hukum. Okay, hukum ada 4. Hukum i'rab ada 4. Iaitu pertama, rafa'. Yang kedua ada nasab. Yang ketiga ada khafad. Okay. Khafad ni kalau kat sekolah kita sebut sebagai jar. Jar. Nombor 4 adalah jazam. Khafad, nasab, rafa', nasab, khafad dan jazam. Okay. Kemudian kita berbicara tentang alamat. Okay. Alamat ni kita adalah kesinambungan daripada hukum tadi. Bila kita tahu hukum ada 4, dan setiap hukum ni dia ada alamat-alamat dia. Contoh rafa' ada hukum rafa'. Okay. Hukum rafa' akan ada 4 alamat. 4 alamat, iaitu pertama dhammah. Yang kedua al-wawu. Al-wawu maksudnya huruf waw lah. Huruf waw. Yang ketiga dhammah waw alif. Al-alif. Huruf alif. Yang keempat adalah nun, ataupun kita panggil subutin nun. Okay. Al-dhammah, al-waw, al-alif, subutun. Jadi apa maksud rafa' ada 4 alamat, iaitu dhammah, waw, alif, nun. Apa maksud tu? Maksudnya adalah bila kita jumpa dalam ayat, okay, dalam ayat kedudukan dia, okay, mauqi' dia kita tak belajar lagi, tapi kita akan belajar. Contohnya ja'a Zaidun. Jadi Zaidun ni mauqi' dia adalah fa'il. Mauqi' dia adalah fa'il. Dan bila dia jadi fa'il, dia hukum dia terus kepada rafa', ataupun dikenali sebagai marfu'. Bila kita tahu dia marfu', maka kita kena pilih salah satu daripada 4 alamat ini untuk diberikan kepada perkataan Zaidun. Okay? Jadi macam mana kita nak pilih ni? Dhammah ke, waw ke, alif ke, nun? Caranya ialah kita tengok. Dhammah digunakan untuk
4 jenis kataan, iaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Okey. Jadi Zaid ni termasuk dalam kategori isim mufrad, maka kita guna dhammah. Okey. Jadi lepas-lepas ni beginilah juga cara kita untuk faham ibarah ataupun penerangan yang cuba disampaikan oleh pengarang kita. Kita sambung. Setelah kita berbicara tentang hukum rafa', kita masuk pada hukum nasab. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, وللنسب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف التنوين. Bagi nasab pula ada 5 alamat. 5 alamat. Fathah 1, wal alif 2, wal kasrah 3, wal ya 4, dan wa hazfun nun. Okay. Dihazafkan nun. Okay. Jadi hazaf nun menjadi alamat, salah satu daripada alamat i'rab bagi nasab. Okay. Jadi kena dapatlah tu. Jadi sebab kita nak laju-laju bahagian ni, jadi saya tak tulis macam sebelum ni lah. Okay. Kemudian kita pergi satu-satu. Yang pertama fathah kan. Katanya lagi fa'ammal fathatu. Adapun fathah itu fatakunu alamatan lin nasbi, dia menjadi alamat tiga keadaan. Okey. Ilmil mufti. Okey. Fathah. Dan dimasuk. Wa taksir, dan kalau dia itu jamak taksir. Wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Okay. Sama saja macam sebelum ni, iaitu dia adalah fi'al mudhari yang tidak, ni kata kunci dia, lam yattasil, lam yattasil, tidak bersambung pada akhirnya sesuatu tu. Maksudnya tak ada alif nun, waw nun, ya nun, tak ada. Okay. Maka dia akan gunakan fathah. Ketika mana? Ketika dia masuk. Ketika mana dia masuk? Okay. Ingat, ni alamat rafa' kan? Ni alamat nasab. Alamat nasab. Jadi fa'al itu kenalah dulu mansub, baru kita boleh guna fathah. Persoalan dia macam mana? Macam mana sebuah fa'al mudhari' itu boleh masuk? Dia boleh masuk sekiranya idza dakhala alaihi nasibun. Sekiranya masuk padanya itu amil nasab. Contoh, Zaidun yajlisu. Yajlisu. Kita pilih dhammah, yajlisu fa'lun mudhari'un marfu'un. Sebab apa marfu'? Sebab dia tidak ada amil nasib, kita panggil, dan juga amil jazam. Tak ada amil nasab dan amil jazam. Bila tak ada amil nasab dan amil jazam, maka dia tidak nasab dan tidak jazam. Bila tidak nasab dan jazam, maka dia apa? Siapa boleh beritahu? Kalau sebuah fa'al mudhari' itu dia tidak mansub atau tidak nasab dan juga tidak jazam, maka dia apa? Siapa boleh beritahu? Siapa bersama saya malam ni? Okay, saya ulang soalan. Kalau fi'il mudhari' itu dia tidak jazam dan tidak nasab, apakah hukum? Fi'il mudhari' dia tidak jazam dengan apa dia?
Kalau dia tidak jazam dan tidak nasab, nasab pun tidak, maksudnya dia tidak mansub, dia tidak mansub, tidak, dan juga tidak majzum, maka dia apa? Nasab. Apa? Nasab. Salah. Apa dia? Ni basic pun ni. Soalan yang basic kepada basic. Saya cari nota. Tengah tengok nota. Yang lain siapa boleh jawab? Marfu. Marfu. Kenapa? Kenapa awak jawab marfu? Saya nak tahu sebab awak jawab marfu. Kenapa? Nazhan. Ya, Ustaz. Kenapa awak jawab marfu? Saya nak tahu sebab awak. Tak apalah betul ke tak betul tu, tak kisahlah, tapi sebab awak. Sebab apa awak sebut marfu? Nazhan. Nazhan, ada tak? Marfu dengan dhammah, Ustaz. Kenapa marfu? Ulang balik soalan Ustaz yang tadi, Ustaz. Tadi saya tanya, kalau dia tidak mansub dan majzum, maka apa? Sebab baru depan ke? Sebab baru depan ke? Bukan. Sebab baris depan ke? Bukan. Sekarang ni Nazhan cakap marfu'. Kenapa? Kenapa dia sebut marfu'? Kenapa dia tak sebut perkataan lain? Okay, Mariam kata baris depan. Okay, sekarang ni saya nak tanya Nazhan. Kenapa dia sebut perkataan marfu'? Ataupun dia sebab apa? Tersasul ke? Mengigau ke? Tak, sebab saya dengar tadi saya cakap bukan nasab, bukan jazam. So saya fikir mungkin rafa'. Sebab khafat mungkin. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Masuk, Ustaz. Okey. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita dah belajar, iaitu kata musannif. Apa kata musannif? Apa kata musannif? Wa huwa arba'atu aqsamin, ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wal-jazm. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u والنسب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها. Bagi fi'il dia hanya ada rafa', nasab dan jazam. 3 saja, tidak ada jar. Okay? Bila dia ada 3 saja, kemudian kita nafikan 2, iaitu saya kata apa? Dia bukan mansub, dia bukan majzum. Maka tinggallah satu lagi, iaitu dia itu marfu'. Itu je cara kita. Cara kita dapatkan jawapan yang betul. Ialah kita cara kita fikir macam tu. Sebab apa kita tak cakap dia tu majrur? Kerana dia fi'il mudhari'. Dan fi'il tidak ada majrur. Kita dah belajar dah sebelum ni. Kena ingat balik. Okay.
Bila kita tahu dia itu marfu', Maryam bila kita tahu dia itu marfu', baru kita tahu yang alamat dia adalah dhammah baris depan. Sebab apa kita tahu? Macam mana kita tahu baris depan pula? Sebab kita tahu, kita dah belajar, iaitu setiap perkara yang rafa', setiap perkara yang marfu', dia di alamat dia sama ada 4 perkara, iaitu dhammah, waw, alif dan nun. Dan yang menggunakan dhammah ini adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung. Jadi disebabkan yajlisu tadi adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung oleh apa-apa, maka dia marfu' dengan dhammah. Okey, fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi. Adapun fathah dia menjadi alamat bagi nasab fi salah satu mawadi'ah, pada 3 keadaan, fil ismi mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan jamak taksir, dan fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasib. Contoh yajlisu tadi kan, Zaidun yajlisu. Yajlisu ni kita Arab dia fa'alun mudhari'un marfu'un. Kenapa dia marfu'? Kerana dia ini tidak nasab dan tidak jar. Tu sebab dia. Itu sebab dia. Tidak dinasabkan oleh apa-apa dan tidak dijazamkan, dan tidak dijazamkan oleh apa-apa. Maka dia marfu'. Marfu' dengan apa? Bil dhamm. Adapun contoh Zaidun lan. Saya tambah perkataan lan yajli. Nak macam mana? Nak baca yajlisa. Kenapa baca yajlisa? Kerana fi'il ini telah dimasuki oleh, kita panggil amil nasab. Amil nasab ataupun nama lain dia nasib. 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 Apa fungsi nasib ni? Dia menasabkan. Dia menasabkan fi'il selepas dia, maka fi'il selepas dia di i'rab macam mana? Fa'lun mudhari'un mansubun. Bila mansub ada berapa alamat? Cepat. Mansub ada berapa alamat? Tiga. Tiga. Oh, tiga. Dua orang jawab tiga. Apa dia tiga tu? Isim mufrad, jamak taksir, wal mudhari'. Iza dakhala alaihi nas. Dengar soalan saya sekali lagi. Mansub ada berapa alamat? Mansub. Ataupun nasab. Nasab ada berapa alamat? Yang 4 tu. 4 pula. Kenapa 4? Apa dia 4? Alif, ya, kasrah, khaf, 3 lah, 3. 3 pula. 5 Ustaz. 5. 5 apa dia 5? 5 Ustaz. Fathah, alif, apa dia kasrah, hazaf, nun. Fathah, Okey. alif, Dari mana awak kasrah, ya, dan nun. daripada mana awak dapat 5 tu? Cuba baca ayat dalam ni. Walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni. Ahsan. Barakallahu fiik. Jadi macam tu kita dapat jawapan lah. Tahu tak? Disebabkan nasab ada 5 ni. Orang Terengganu kata tebeng. Tebeng ni maksudnya jelas terpampar. Walin nasbi khamsu alamat. Dan nasab itu ada 5 alamat. Yang pertama fathah, alif, kasrah, ya dan hazaf nun. Jadi ada 5. Persoalannya macam mana kita nak pilih antara 5 ni? Kita pilih
fathah. Sebab begitu bila fathah? Sebab kat sini dia cakap fathah jadi alamat nasab sekiranya fi'il itu adalah fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nasib. Jadi yajlisa adalah fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nasib, maka dia pun mansub bil fathah. Okey, setakat ni faham tak? Maksud dia macam ni tadi, Ustaz? Yang fi'il mudhari' tu, Ustaz? Okey. Fi'il mudhari' ni okey, dia mansub kan? Okey, dia mansub. Lepas tu mansub ada 5 alamat. Macam mana nak pilih salah satu daripada 5 tu? Macam mana awak nak pilih fathah ke, alif ke, kasrah ke, ya ke, hazaf ke? Macam mana nak pilih? Ataupun awak nak pilih yang mana daripada 5 ni? Untuk yajlisa tu ke Ustaz? Ya. Fathah. Kenapa fathah? Sebab fi'il mudhari' iza dakhala alaihi nasib, masuk amin nasab. Kerana fathah dia menjadi alamat bagi nasab pada 3 tempat iaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi yajlisa dia adalah yang ketiga ni. Dia adalah yang ni. Bila dia yang ni, maka dia guna fathah lah. Gitu. Maka masuk bil fathah. Okey. Jadi kalau kita jelas bab ni, faham, saya boleh laju-laju. Tapi kalau tak jelas yang ni, susah nak hantam, susah. Setakat ni ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Faham tak jelasan tadi? Faham, Ustaz, faham. Okey. Wa ammal alifu. Dan yang kedua, ada 5 tadi kan? Fathah, alif, waw, fathah, alif, ya, kasrah, nun. Hazaf nun. Ada 5. Yang kedua, alif lah. Wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan din nasbi. Dia menjadi alamat bagi nasab fil asma'il khamsah. Pada isim-isim yang 5. Iaitu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalika. Pada pelajaran yang rafa' kita dah belajar bahawasanya al-asma' al-khamsah dia marfu' dengan waw. Contoh ja'a abuka wa akhuka wa hamuki wa akhuka wa zumalin. Tapi kalau dia mansub, contohnya dalam ayat ni ra'aitu ra'aitu abaka ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zamalin. Okay, kalau perasan semuanya akan ada alif, hamzah ni. Alif huruf alif ni. Okay, pada isim yang 5 ni saja. Okay. Tapi tak apalah, yang ni saya rasa kurang penting. Kita macam tu lah jelasan dia. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannas salimi. Adapun kasrah dia menjadi alamat nasab pada jamak muannas salim. Maksudnya kalau dia itu contoh ja'at muslimatun sebab dia marfu'.
Okey. Benda tadi. Kasrah alamatan linnasbi fi jam'il muannas salim. Kalau yang mansub itu contohnya ra'aitu muslimatin, dia akan baris bawah kasrah. Okey. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya dia menjadi alamat bagi nasab pada tasniyah dan juga jamak. Jamak apa? Apa maksud jamak kat sini? Itu jamak muzakkar salim. Okey, muslimuna, ar-rakibuna, al-akiluna dan sebagainya. Jamak muzakkar salim, maka dia akan mansub dengan ya. Contohnya ra'aitu muslimina. Kenapa tak ada ya kat sini? Okey. Jadi dia mansub bil ya. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi. Adapun hazaf nun dia menjadi alamat bagi nasab fil af'alil khamsati, pada fi'il-fi'il yang lima allati raf'uha bi thabati. Manakala af'alu khamsah, ingat lagi af'alu khamsah dia marfu' dengan nun tapi dia mansub dengan hazaf nun. Okey. Okey, kita laju-laju. Wal khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amma al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'ah. Bagi khafat pula ada tiga alamat. Khafat ada tiga. Rafa' ada berapa ni? 4. Nasab ada 5, khafat ada 3. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Kasrah, ya dan fathah. Fa'amma al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun kasrah dia menjadi alamat bagi khafat pada 3 keadaan, iaitu fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il muannasis salim. Pada isim mufrad, jamak taksir dan juga jamak muannas salim. Apa maksud al-munsarifi? Ini kita skip juga pembincangan dia. Sebab kalau kita bincang kat sini dia akan jadi panjang. Tapi maksud dia adalah kata-kata yang bertanwin, boleh menerima tanwin. Sebab dalam bahasa Arab ada perkataan yang boleh kita tanwinkan dan ada perkataan yang sampai bila-bila dia tidak boleh ditanwinkan. Contohnya rajulu, rajulun, ghulamu, ghulamun, qalamu, qalamun. Boleh tanwin. Tapi ada perkataan contohnya Ahmadu, Ibrahimu, Umaru. Semua ni perkataan ni tidak boleh ditanwinkan. Tak boleh Umarun, tak boleh Ahmadun, tak boleh. Okay. Ibrahimun, tak boleh. Okay. Okay. Wa ammal ya'u, adapun ya dia menjadi alamat bagi khafat fi thalathati mawadhi'ah al asma'il khamsati wat tasniyati wal jam'i. Pada isim dia menjadi alamat bagi khafat pada 3 tempat, iaitu al-asma' al-khamsah yang tadi tu, abuka, hamuka, abuka, akhuka, hamuki, huka, zumalin. Itu kalau marfu'. Kalau mansub, abaka, wa akhaka, wa hamaki, wa faka, wa zamalin. Itu kalau mansub. Kalau majrur, makhfud ni macam mana pula? Maratubi, abika, wa akhika, wa fika, wa hamika, wa zimalin. Semuanya ada, semua baris bawah dah ada ditambah huruf mat. Ya. Okey. Wa tafniyati iaitu musannah. Yang musannah tu yang 2. Contoh qalamun 1 pen, qalamani 2 pen. Okey. Qalamun 1 pen kan? Kalau 2 pen macam mana? Qalaman. Qalaman. Tapi qalaman ni sekiranya dia itu marfu'. Ni marfu'. Kalau dia mansub ataupun majrur, dia akan jadi qalamain.
qalamain. Okey. Mansub bil ya. Mansub bil ya. Qalam. Ya. Pasal ni ya. Okey. Contoh ada yang tanya, kenapa kita tak dekat kasrah? Sedangkan huruf akhir ini kasrah. Pertamanya, nun ni bukan huruf akhir ya. Huruf akhir adalah huruf min. Huruf min tu adalah huruf akhir. Kemudian bila dia dua, dia bersambung dengan ya tu, maka alif tu ataupun ya tu, maka dia kekal fathah sampai bila-bila. Bila dia kekal fathah, kita tak tahu dia ni mansub ke, majrur ke, marfu'. Maka kita tak boleh gunakan baris pada huruf min tu sebagai indikator penanda alas. Maka kita kata alamat rafa' dia adalah ya ataupun alif ketika marfu'. Okey. Wal jam'i, dan jamak apa? Jamak apa ni? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim Okey. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah menjadi alamat bagi rafa' bagi khafat bagi khafat lil khafdi, bagi khafat pada isim yang tidak bertanwin. Fil ismi alladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh ditanwinkan, macam saya sebut tadi lah. Kata-kata seperti Ahmadu, Ibrahimu, Umaru, apa lagi? Fatimatu, Uthmanu, Hadramautu. Hadramaut dia, Hadramaut ni dia gabungan daripada dua perkataan. Hadara mautu. Hadir kematian. Cuma digabungkan, dipakai sebagai tarkibun masjiyun. Bila digabungkan, dia baris dia dia tidak boleh lagi ditanwinkan. Kita ni Hadramautu. Okey. Kita tak panjangkanlah penjelasan di kat situ. Okey, jelas untuk nasab dan juga khafat. Yang keempat walil jazmi, jazam. Alamatani, hanya ada dua alamat saja. Okey, rafa' ada 4, nasab ada 5, jar ataupun khafat ada 3, manakala jazam ada 2 saja. Yang tu kena ingatlah, Wal jazmi alamatani, bagi jazam ada 2 alamat, as-sukunu wal hadfu. Sukun dan juga hazaf. Fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li sahihil akhir. Adapun sukun dia menjadi alamat jazam bagi fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu adalah huruf sahih. Apa maksud huruf akhirnya huruf sahih? Maksudnya huruf akhirnya itu bukannya huruf alif waw ya. Kalau huruf akhirnya itu huruf alif waw ya, maka kita panggil dia adalah huruf fi'il mu'tal. Kita panggil dia dengan nama mu'tal, fi'il mu'tal. Jadi fi'il sahih majzum dengan sukun. Ingat fi'il sahih majzum dengan sukun. Wa ammal hazfu, adapun hazaf, yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'tal lil akhir. Fi'il yang mu'tal. Apa fi'il mu'tal? Fi'il mudhari' yang mu'tal. Fi'il yang diakhiri dengan huruf terakhirnya itu adalah huruf alif waw ya. Huruf illah kita panggil. Contohnya yarmi, yada'u, apa lagi, yakhsha dan sebagainya. Kata-kata ni adalah perkataan yang diakhiri dengan huruf illah. Maka kalau di majzum, huruf tu kita buang. Contohnya yada'u. Yada'u. Kita baca yada'u. Okey, ni kalau dia marfu'. Kalau dia mansub, ada lan contohnya, lan. Jadi mansub, bila mansub dengan apa? Mansub dengan fathah. Yad'uwa. Yad'uwa. Tapi kalau dia majzum, contohnya dimasuki oleh lam. Lam ni kita panggil dia sebagai jazimun. 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 Yang menjazamkan.
dia menjazamkan yad'u ni, maka yad'u ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam yad'u, huruf waw itu dibuang. Asalnya macam ni kan? Yad'u. Tapi waw ni dibuang. Dibuang dalam bahasa Arab kita panggil hazaf. Hazaf. Okey. Dan juga wa fil af'al allati rafu'ha bi thabati. Iaitu af'al khamsah. Ingat lagi af'al khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. 5 kata. Okey, sampai sini ada soalan? Ada soalan? InsyaAllah tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, saya nak tanya. Dalam ni ada berapa? Dalam ni 20 orang lah. 20 orang tolak yang 2 akaun ni. Tolak saya pula 2 akaun. 21, 20, 19. 19. Okay, 19 orang lah dalam ni. Berapa orang daripada Paguh? Yang daripada Paguh tulis sikit. Paguh, tulis Pagus. Ada orang tak ni? Yang daripada Paguh tulis Paguh kat chat Okay, yang daripada Samarahan. Samarahan betul ke? Yang daripada Samarahan tulis Samarahan kat chat. Saya nak kira. Okay, ada 5 orang je. Yang masuk ni 19 orang. Berapa orang yang aktif? Banyak ni je. Ada ke? Yang lain? Tak ada. Buat apa? Masak? Paguh seorang je? Mariam seorang je? Yang lain mana? Okay, seorang je. Kalau seorang ni agak terbantuk lah niat saya nak ke Paguh. Saya sebenarnya ada perancangan dengan tuan Ustaz Arif. So, kita adakan kelas terakhir kita secara fizikal lah. Kali kelas terakhir secara fizikal. Masa tu kalau ada tak faham ke, nak saya ulang apa-apa pun boleh masa tu. Nak ulang 10 kali pun boleh. Dan saya boleh test terus. Student ni kita tengok terus, student ni fokus tak fokus, faham tak faham dan sebagainya. Jumpa tengok ni, seorang, 2 orang, okey 2. Ada tapi tak respon tu lah. Jadi 2 orang saja yang aktif lah. Maksudnya kalau saya datang Paguh tu, saya nak raikan 2 orang ni lah. Okey, 3, okey ada. Okey. 3, 4 tak ramai lah yang betul ni. Jadi saya akan consider ni. Ini consider nak pergi Paguh ke tak. Saya pernah dah ke Paguh sebenarnya, ke 2A Paguh. Ada program kat sana. Di Paguh ni dia banyaknya dia kurang
tak ramai orang. Kan tak ramai orang, ada ke orang. Tak banyak aktiviti sana. Kedai-kedai tak ada apa semua. Betul tak? Itu dah lain dah sekarang. Ya, Samarahan banyak Okay, bagus Okay. Saya nak ke Samarahan tu mungkin lambat lagi lah. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak ada Okay, sebagai penutup untuk learning hidup dah. Maybe Ustaz Arif learning hidup dah boleh InsyaAllah tu ada rezeki tu sampai. Kena ni lah. Kena semangat semua. Okay. Untuk penutup sikit untuk malam ni. Tiba-tiba kita nak kena hadir mesyuarat pula. Malam-malam belum mesyuarat. Okay. Dia ni kita masuk pada kesimpulan. Dia simpulkan secara cara yang berbeza. Macam tadi. Ya. Tadi okay, kita simpulkan cara tadi. Macam mana cara tadi? Macam mana cara tadi? Cara tadi nanti. Okay. Alamatul ada apa? Ada rafa'. Rafa' ni ada 4. Pertama dhamma. Dhamma pula ada 4. Pertama isi rafa'. Yang kedua dengan maksud. Yang ketiga dengan makna sabar. Ya, jelas tau sebab saya bilik ni ada orang lain bukan nak mengganggu lah. Okay. Jawab mu'annas salim. Salim. Dan mukawwah alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu bab. Alamat rafa' yang kedua iaitu alamat rafa' yang kedua apa? Al-alif. Al-waw. Al-waw ada 2. Itu apa? Siapa ingat? Jamak muzakkar salim. Asmaul khamsah. Okay, bagus. Bagus. Muzakkar salim, asmaul khamsah. Ini penting ni, Masing-masing buat Ni saya buat. Awak pula masing-masing awak buat. Cuba tulis. Awak boleh tak? Mampu tak tulis secara hafazan, secara ingatan. Tak apa bukannya copy tengok salin bukan. Tulis secara hafazan. Secara ingatan. Okey, rafa' lagi ada apa? Ada al-alif. Alif ada berapa? Ada 1 je. Itu musanna. Okey. Kemudian ada 1 lagi. Nun. An-nun. Iaitu apa? Fa'al. Ataupun secara mudah kita boleh al-af'al. Al-khamsah. Ahsanta. Al-af'al al-khamsah. Barakallahu fiik. Okey. Jadi ni rafa'. Termasuk yang kedua pula, iaitu nasab. Nasab bawah ni. Nasab ada berapa? Ada 5. 1 apa? 5. Dah seru dah. Sikit. Sorang seru. Ya. Okay, nasab. Kita habiskan ini Nasab al
fathah yang pertama, betul tak? Betul tak? Betul Ustaz. Betul. Okey, fathah ada berapa? Fathah ada 3. 3. Apa dia? Isim mufrad, Isim mufrad, jamak taksir, berarti fi'il Mudhari mudhari' idza dakhala idza alaihi dakhala nasib. alaihi nasibun. Ya Mas. fi'il mudhari'. Saya suka sebut fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un, allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lepas tu baru kita tambah idza dakhala alaihi nasibun. Alaihi nasib. Okay. Ketiga. Yang kedua, Alif. al-alif. Al- Ada berapa alifu. alif? 2 kan? 1 Ustaz. 1. Okey, apa dia? Asmaul Asmaul khamsah. khamsah. Al-asma' al-khamsah. Okay. Apa dia asma' al-khamsah ni? Iaitu kataan abun, kataan akhun, kataan hamun, kataan fu, kataan zu. Kataan ni lah. Zumal. Okey. Zu alif. Okey. Nasab, fathah, alif lagi, kasrah. Betul tak? Kasrah. Kasrah berapa? Kasrah. 1. Juga kan? Iaitu apa? Kasrah Jamak. 1 Ustaz. Jamak muannas Satu, salim. satu, Okey, Ustaz. satu betul. Satu betul. Okey, jamak muannas salim. Satu juga. Lagi ada satu. Satu betul. Lagi apa lagi? Ya. Ya. Ya, ya. Ya ada berapa? Ada 2, betul tak? Betul Ustaz. Jamak Isim tasniah. muzakkar salim dan juga isim tasniah. Isim tasniah. Ataupun nama lain kita panggil musanna. Musanna. Okey, yang terakhir bagi nasab apa? Hasbun nun Ustaz. Hazfun nun. Apa dia hazfun nun? Af'alu khamsah. Al-af'al al-khamsah. Alhamdulillah. Mudah je. Khamsah. Okey. Okey. Dah habis nasab, ambil satu lagi. Apa dia? Lepas nasab apa pula? Khafat. Khafat. Khafat ada berapa? Khafat ada 3. Khafat Ada tiga. Yang ada 3 Ustaz. Yang pertama, Fathah kasrah. kasrah. Kasrah ada berapa? 3. Ada 3. Pertama, Itu mufrad munsharif. yang kedua, Jamak taksir Jamak munsharif. taksim. yang ketiga pula. Yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey. Habis kasrah. Yang kedua pula untuk khafat ada. Jamak muannas salim. Okey dah, settle dah. Lepas kasrah Ya, apa ya. pula? Aliyah. Ya. Ya ada berapa? 3 tak? 3 tempat. 3 tempat. Okey, apa dia? Asmaul khamsah. Al-asma' al-khamsah. Tadilah abika wa akhika wa hamika wa fika wa zumalin. Okey. Kemudian isim tasniah, betul? Betul. Kemudian jamak muzakkar salim, betul? Betul. Asmaul Okey, khamsah. satu lagi. Isim tasniah. Fathah. Fathah. Jamak muzakkar salim. Ya, betul. Ada 3 Ustaz. 3 apa dia? Fathah ada Isim, 1. isim mufrad tu Isim mufrad kan? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu musnad. Satu je ke?
Ada berapa Isim yang fathah? tidak dimasuki Ismilladzi la yansharif. Fathah satu je. Okey, fathah satu iaitu ghairu munsharif kita panggil. Ghairu ni tidak, munsharif tidak. Okey, habis fathah satu lagi tinggal. Apa dia? Jazam. Tarik. Jazam pula. Okay. Jazam. Okey. Jazam ada berapa? Ada dua, betul tak? Yang pertama apa? Sukun. Alamat dia ada dua je. Alamat ada dua, sukun, Sukun. dengan hazaf. Okey, sukun ni ada berapa tempat? Hazaf. Satu. Satu je. Iaitu apa? Fa'il mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari'. As-sahihul akhir. Sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Kalau dia tak cakap saya tambah. Bi akhiri syai'. Dia tak sama dengan alif nun waw nun ya. Satu je kan? Betul tak? Betul. Kemudian hazaf ni, hazaf dia terbagi pada dua pula. Sebelum tu dia terbagi pada dua, iaitu hazaf apa? Hazaf nun dahulu. Hazaf nun. Harfun ilat. Dia hazaf tapi hazaf nun. Huruf ilat dengan nun. Okay, hazaf nun ni hazaf nun ni berlaku pada al-af'al al-khamsah. Okay, al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Okay, iaitu belakang dia ada alif nun, waw nun, ya nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Okay. Yang kedua hazaf apa? Hazaf harfi illa. Iaitu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tal. Huruf ilat tu. Harfun ilat. Al-mu'tal al-akhir. Yang akhirnya itu adalah huruf ilat. Mu'tal akhir. Jadi inilah yang kita belajar, dan yang inilah yang kena awak ingat pun. Sikit je. Sikit je. Jadi korang awak boleh tulis macam ni sekali tak apa dah. Kemudian sebelum tidur boleh ingat dalam ni. Awak tulis dalam fikiran awak sebelum tidur. Kalau malas sangat. InsyaAllah lama-lama kita akan lekat benda ni. Dan bila dah lekat tu, dia umpama macam macam budak-budak belajar bercakap kan. Budak-budak atau budak-budak belajar berjalan. Mula-mula dia belajar berjalan tu, dia perlu satu-satu. Dia perlu fikir. Dia perlu koordinate dia punya kaki tu. Nak letak, nak angkat depan sangat ke, belakang sikit ke. Satu-satu kena fikir. Tapi bila dah terbiasa, dia panggil, bila dah jadi malakah. Malakah tu ni kata yang sangat penting kalau awak belajar. Malakatun. Ini suatu perkataan yang sangat-sangat penting dalam menuntut ilmu. Ini adalah perkara yang didambakan oleh semua penuntut ilmu. Malakah. Malakahnya apa? Malakah ni suatu sifat yang sebati dengan manusia. Kemahiran yang sebati dengan manusia. Contohnya macam berjalan, contohnya macam basikal. Siapa sini pandai naik basikal? Ada yang pandai naik basikal tu? Tak pandai. Pandai Ustaz. Nazhan pandai, dia cakap dia pandai. Bila last awak naik basikal? Darjah 6, 12 tahun. Tu last. Kali terakhir awak Saya. Ya. Saya. Okey, saya Saya tanya tak Nazhan. pandai.
Saya tanya Nazhan. Kalau Nazhan saya suruh naik basikal hari ni, awak pandai? Masih boleh bawa? InsyaAllah boleh Ustaz. Sebab apa? Sebab kemahiran awak naik basikal tu sudah menjadi malakah. Okay, kita nak bahasa Arab ni menjadi malakah kita. Sampai bila-bila pun lekat. Ingat. Okay. Jadi malam ni itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Kemana Ustaz Arif kena tak biar awak pula ni. Allah, kalau perlu kita buat kelas ganti lah. Kita cukupkan jam waktu daurah kita. Ataupun saya lebihkan waktu untuk sesi terakhir. Okey, ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Perlu tak ada. Saya kira itu saja. Saya serah ada pengurusi kalau ada. Kalau tak ada, kita panggil menteri itu dan kita sebagai kepala suku. Sebenarnya saya Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it money, get it money. Keluar. Terima kasih Ustaz Arif. Sawadikap. Ada. Baik. Mana kau baik? Hai. Rabai, mana Rabai? Keluar. Yang mana yang tak keluar lagi? Kita bawa Rabai. Habis dah.